So kita lihat yang pertama untuk insurans motor di bawah insurans am, yang pertama kita nak lihat adalah insurans motor. Okey. So kalau ada rakan kita yang masuk, cikgu akan terus approve dia. So bagaimanakah mengira premium insurans motor? Okey. Untuk insurans motor seperti mana yang cikgu dah bagi tahu tadi, untuk kita pastikan apabila kita beli apa-apa sahaja kenderaan bermotor, contohnya motosikal lah paling dekat dengan kita sebab ramai juga yang pergi ke sekolah naik motosikal. Okey, so apabila kamu ke sekolah naik motosikal, okey, perkara pertama yang kita kena pastikan adalah kita mesti memiliki cukai jalan yang sah. Okey, cukai jalan yang sah. Okey, cukai jalan yang sah ini adalah dalam nama lainnya dari biasanya kita sebut sebagai road tax. Okey, road tax ni cukai jalan. Untuk memiliki cukai jalan yang sah, kita wajib ambil insurans terlebih dahulu. Okey, kalau insurans bagi motor baharu, okey, biasanya kamu mesti dah biasa dengar istilah first party ataupun third party. Okey, so itu adalah dua jenis polisi yang sangat sinonim dengan kita apabila kita nak perbaharui insurans kenderaan. Okey, insurans motor ni apabila kita nak perbaharui, perkara yang paling sinonim adalah dua benda tadi, iaitu perkataan first party dengan third party. So apakah itu? First party ni dalam bahasa Melayunya kita sebut sebagai polisi komprehensif. Okey, komprehensif tu maksudnya meliputi keseluruhan aspek. Okey, manakala kalau polisi pihak ketiga pula, dia hanya tertakluk kepada orang ketiga. Okey, so dia gini dia lebih kurang kita sebagai pemilik kenderaan. Okey, kita kat sini kan, pemilik kenderaan. Okey, kalau komprehensif maknanya kita di dalam kereta, okey, kita di dalam kereta ni saya lukis kereta lah lebih kurang daripada pandangan hadapan. Okey, kereta. Okey, kita bawa kereta. Lepas tu tiba-tiba katalah nasib tak berapa cantik hari tu, kita terlanggar dengan seorang yang bawa motosikal. Macam mana motosikal? Okey, macam mana motosikal? Macam itulah lebih kurang. Okey, so motosikal ni macam basikal pula kan? Okey, bolehlah. Okey, so kita terlanggar dengan dia. Okey, kita terlanggar dengan dia. So kalau kita mengambil polisi komprehensif, okey, syarikat insurans, okey, syarikat insurans akan memberi perlindungan kepada siapa? Dia akan memberi perlindungan kepada diri kita sebagai orang pertama dan dia akan beri perlindungan kepada mangsa keadaan. Okey, itu mangsa orang yang kita langgar itu sebagai orang ketiga. Okey, maknanya kita pun akan dapat bayaran pampasan, okey, iaitu pampasan, okey, daripada syarikat insurans dan orang ketiga iaitu orang yang dilanggar pun akan dapat pampasan yang sama daripada syarikat yang kita carum. Okey, manakala itu adalah kalau untuk komprehensif. Tapi kalau kita hanya mengambil polisi untuk pihak ketiga sahaja, maknanya jika berlaku apa-apa, contoh kemalangan dan sebagainya, yang mana kita merupakan orang yang bersalah. Okey, dekat sini kita ni adalah orang yang bersalah. Okey, so apabila kita ni adalah orang yang bersalah, maka syarikat insurans kenderaan yang kita buat tadi, dia akan bayar pampasan kepada orang ketiga. Ni orang ketiga, orang yang kena langgar dengan kita. Kita dapat apa? Kita tak dapat apa-apa. Kita hanya dapat sakit. Okey? Sebab apa? Sebab kita dah langgar orang kan. So dapat sakit lah. Okey? Andai kata daripada kemalangan tersebut kita masuk ke hospital. Okey, kita dimasukkan ke dalam hospital. Okey, so ni hospital kan. So apabila kita dimasukkan ke dalam hospital, bil hospital, bil rawatan dan sebagainya itu siapa yang akan bayar? Okey, syarikat insurans inilah yang akan bayar. Jika kita ambil yang komprehensif, maka dia akan cover keseluruhan ini. Okey, tapi kalau kita hanya ambil untuk pihak ketiga sahaja, maka syarikat insurans akan bayar kepada yang pertama kos pembaikpulihan kenderaan orang ketiga. Yang kedua, dia akan bayar kos rawatan untuk orang ketiga sahaja. Itu beza di antara polisi pihak ketiga dengan polisi komprehensif. Itu kita kena tahu bezanya terlebih dahulu. So apabila kita dah faham dia punya beza, okey, daripada situlah kita boleh tahu bagaimana cara nak mengira dengan lebih jelas.
Okey, boleh faham itu yang pertama. Okey, yang kedua kita nak lihat secara lebih detail. Okey, yang pertama kalau komprehensif, polisi komprehensif. Okey, tengok apakah yang akan dinilai? Okey, cara pengiraan premium yang kita nak bayar kepada syarikat insurans. Sekarang ni apa yang kita nak kira ni, berapakah ringgit, berapakah RM, berapakah nilai premium yang perlu kita bayar kepada syarikat insurans. Okey, supaya syarikat insurans itu akan memberi pulangan kepada kita apabila berlaku perkara yang kita tidak ingini bergantung kepada nilai rugi yang kita alami. Okey. So tengok yang ini kalau untuk kes ini bergantung pada kapasiti enjin dan nilai kenderaan semasa ingin diinsurankan. Okay, so kalau kata kita punya kenderaan motosikal itu berharga 8,000, so dia akan nilai pada harga 8,000 lah. Kemudian kalau kita pernah lihat ataupun kita pernah dengar ataupun kita memang sedia maklum, okay, motosikal ada banyak cc. Cc itu merujuk kepada kapasiti enjin. Cc 150, motor 125 EX5 kan. Okey. 125. Okey, EX5 berapa? 90 cc ataupun motor macam Cikgu Samsul 200 cc lebih kan. Okey, so dia punya ni bergantung kepada cc kenderaan ataupun kalau kereta. Kereta ada yang 1.0, ada yang 1.5, 1.3 dan sebagainya. Okey, so semua itu akan mempengaruhi nilai premium insurans yang akan yang akan kita kena bayar. Nilai premium yang akan kita kena bayar. Okey. Begitu juga, okey, dengan kes yang kedua, okey, untuk polisi kita ada 4 jenis. Yang pertama polisi komprehensif kita dah bincang tadi. Yang kedua adalah kita ada polisi pihak ketiga. Okey, cuma dia ada penambahan. Penambahan apa? Dia tambah sedikit lagi. Dia tambah untuk jika berlaku kebakaran dan berlaku kecurian. Maknanya kalau berlaku kebakaran kepada kenderaan kita dan berlaku kecurian kepada kenderaan kita, maka kita akan dapat pampasan daripada syarikat insurans bergantung kepada nilai rugi, okey, merujuk kepada kapasiti enjin dan nilai kenderaan semasa diinsurankan. Dia sama dengan komprehensif. Ini kalau ada penambahan untuk kebakaran dan kecurian sahaja. Okey. Tapi kadar premium ialah 75% daripada premium asas. Okey. Hanyalah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Dia hanya 75%. Kalau polisi komprehensif dia 100%. Kalau polisi untuk pihak ketiga tambah dengan kebakaran dan kecurian, dia ada penambahan sebanyak 75%. Okey. Manakala kalau polisi akta, okey, ini hanya memenuhi undang-undang dan juga polisi pihak ketiga, dia bergantung kepada kapasiti enjin semata-mata. Okey. So untuk kita lebih faham kaedah pengiraan dia, kita kena rujuk pada muka surat yang seterusnya. Okey. Ini contoh. Okey. Bukan contoh ni. Ini adalah jadual. Jadual tarif. Jadual tarif untuk pengiraan sisi kenderaan. Okey. Berapakah nilai polisi komprehensif, berapakah nilai polisi pihak ketiga jika berlaku apa-apa kemalangan, okey, mengikut kapasiti enjin. Okey, kemudian kita kena lihat di sini satu lagi, tarif untuk Sabah Sarawak dengan Semenanjung Malaysia adalah berbeza. Okey, Sabah Sarawak punya adalah jauh lebih rendah berbanding dengan Semenanjung. Okey, bergantung kenapa? Kenapa boleh jadi perbezaan yang sangat ketara? Kalau kita tengok kalau komprehensif nilainya 273. Tapi kalau untuk Sabah Sarawak baru RM196.20. Walaupun nilai pampasan adalah sama. Contohnya nilai pampasan yang diberikan adalah sebanyak RM200,000. Okey, tapi kita hanya perlu bayar kepada syarikat insurans cuma 273 sahaja. Nampak perbezaan tu. Tapi kalau kita duduk Sabah Sarawak kita hanya bayar 196. Tapi pampasannya tetap sama. Kenapa boleh berlaku begitu? Satu adalah faktor yang paling jelas adalah faktor kemudahan asas. Okey? Sebab kalau kita di Semenanjung, okey, mereka yang berada di Semenanjung, kenderaan, okey, kenderaan, kereta, motor dan sebagainya adalah lebih banyak di atas jalan raya berbanding dengan di Sabah Sarawak. Okey. Maka kalau di Sabah Sarawak kenderaannya adalah bersifat berbeza sikit. Okey. Kenderaan jenis 4x4 itu yang lebih utama dekat sana.
Okey, kemudian dari sudut kemudahan jalan raya sendiri. Okey, kalau Semenanjung boleh dikatakan setiap akses ke kampung dan sebagainya semuanya boleh dicapai dengan jalan raya yang berturak. Berbeza dengan Sabah Sarawak. Okey. Untuk Sabah Sarawak, banyak tempat yang tidak boleh diakses dengan jalan raya berturak. Maknanya dia kena jalan apa ni? Jalan tanah, yang tanah merah tu kan. Okey, kadang-kadang berlaku tanah runtuh dan sebagainya. Okey, itu sebab itu dia jadi sana lebih murah. Okey, sebab faktor-faktor tersebutlah salah satunya. Okey. Baik. So kita tengok capacity engine. Okey, semakin meningkat kapasiti enjin, maka polisi nilai premiumnya juga semakin meningkat. Okey, nampak semakin meningkat. Okey, komprehensif adalah jauh lebih mahal berbanding ke pihak ketiga. Tapi apa yang dia akan lindungi lebih besarlah. Okey, berbanding dengan pihak ketiga. Kalau pihak ketiga dia hanya lindungi pihak ketiga sahaja. Tapi kalau komprehensif dia akan lindungi kita dan juga pihak ketiga. Dua-dua dia lindungi. Sebab itu dia lebih mahal. Sebab dua benda yang nak kena lindung. Kalau yang ni dia hanya lindungi orang ketiga sahaja, bukan kita. Okey. So ini adalah kadar yang telah ditetapkan bagi 1000 nilai muka pertama. Okey, daripada jumlah yang diinsyurkan mengikut jadual tarikh motor 2015. Merujuk kepada akta yang telah diperbadankan pada tahun 2015. Okey. So rumus. Rumusnya berbeza. Untuk komprehensif, dia berbeza dengan Sabah Sarawak. Semenanjung dengan Sabah Sarawak sedikit berbeza. Okey, untuk Semenanjung, kadar bagi 1000 yang pertama tambah RM26 bagi setiap 1000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi RM1,000. Ayat dia pening sikit. Kita tengok contoh nanti kita akan lebih mudah faham. Okey. Untuk Sabah dan Sarawak, premium asasnya adalah 1000 yang pertama tambah RM20.30 bagi setiap 1000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi RM1,000. Okey. So contoh 3. Encik Ramli mempunyai sebuah kereta. Okey, ni contoh kita tengok contoh. Encik Ramli mempunyai sebuah kereta model Proton Exora 1.6 untuk digunakan di Semenanjung Malaysia. Okey, so maknanya dia tertakluk kepada jadual jadual tarikh 2015 Semenanjung Malaysia. Okey, kemudian hitung premium kasar bagi kereta Encik Ramli. Ini adalah premium kasar. Maksudnya keseluruhan. So premium. Okey, untuk kereta Encik Ramli adalah bersamaan dengan berapa? Okey, kita kena tengok maklumat-maklumat yang dibagi. Yang pertama, jumlah yang nak diinsyurkan adalah 60,000. Okey, umur kenderaan 5 tahun. Okey, kemudian kapasiti enjin tengok 1.6. Okey, 1600cc itu maknanya 1.6. NCD 25%. Okey. So 1.6 tu di mana kedudukan dia? 1.6 dia berada dalam kumpulan ini. Ni dalam kumpulan ini. Okey. So hitung premium bagi kereta Encik Ramli untuk polisi komprehensif, polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian dan polisi pihak ketiga. So kita tengok contoh yang dia bagi macam mana kaedah pengiraan. Okey. Kaedah pengiraan tengok. 1000 yang pertama adalah bersamaan dengan RM305.50. Kat mana dia dapat RM305.50 ni? Daripada jadual. Okey, RM305.50. Ni daripada jadual. Sebab apa? Sebab dia adalah mengambil polisi komprehensif. Ini kita nak kira yang komprehensif dulu. 1.6cc, so dia berada dalam kumpulan 1650. Okey. Yang kedua, daripada situ kita dapat 26 darab dengan 59. Daripada mana dapat 59 ni? Daripada sini. Okey. Makna tadi nilai kereta dia adalah berharga RM60,000. Okey. Terlebih kosong. 1, 2, 3. Okey. Kemudian untuk 1000 nilai yang pertama. 1000 nilai yang pertama maknanya kita kena tolak 1000. Jadi kita akan dapat lagi 59,000. Bagi 1000 nilai RM 1000 yang pertama, jumlah perlindungan yang ditawarkan adalah sebanyak, okey, inilah nilai yang ditawarkan adalah sebanyak, yang kena bayar pada company insurans adalah sebanyak RM305.50. Manakala
Untuk 59,000 yang baki ni, okey, kaedah pengiraan dia adalah kita kena bahagikan dengan 1,000. Sebab apa kena bahagikan dengan 1,000? Sebab di dalam sini dia dah bagi tahu, ya, dia dah bagi tahu. Okey. Untuk bagi kadar 1,000 yang pertama tambah dengan 26. Tengok ni 26 bagi setiap 1,000. Setiap 1,000 maknanya kita kena bahagikan dengan 1,000 untuk dapatkan setiap 1,000. Maknanya 59. Okey, 59 darab dengan RM26. Jadi kita akan dapat harganya adalah sebanyak RM1,534. Okey. Nanti kita kena jumlahkan lah ni. Okey, kemudian so premium asas. Premium asas maknanya yang ini tambah dengan ini. Jadi 0, 5, okey sini berapa? 9, okey 3, 8, 1. So RM1,839.50. Ini adalah kadar asas. Okey, kemudian kalau kita perasan, kalau kita perhatikan dalam dia punya masalah tadi, Encik Ramli ni, dia ada NCD. Okey. So kat sini, apakah itu NCD? Okey. NCD merupakan, NCD merupakan diskaun. Senang nak faham. NCD ni merupakan diskaun. Maknanya tahun lepas. Tahun sebelumnya, tahun lepas 2020. Encik Ramli dah mencarum. Dah bayar insurans. Dan Alhamdulillah pada tahun tersebut dia tidak berlaku apa-apa kemalangan. So bila tidak berlaku apa-apa kemalangan, tahun 2021, insurannya perlu diperbaharui. Apabila perlu diperbaharui, syarikat insurans akan memberi potongan. NCD ni namanya potongan, diskaun. Disebabkan tahun lepas dia dah bayar tapi dia tak berlaku kemalangan, maknanya syarikat insurans akan dapat jumlah duit premium yang Encik Ramli dah bayar pada syarikat insurans akan dapat duit tu. Jadi sebagai membalas kembali apa yang Encik Ramli dah bayarkan, so dia bagilah diskaun. Jadi tahun depannya Encik Ramli akan dapat bayar dengan lebih murah lah. Okey, so macam mana kita nak kira diskaun ni? Dia kata tadi, dia punya diskaun dia NCD-nya adalah 25%. Maknanya 25% iaitu 25% daripada premium asas. Asasnya adalah 1839.50 sen. So 25% daripada 1839.50 sen bersamaan dengan RM459.88 sen. Okey, so kita nak tahu jumlah premium kasar. Premium kasar iaitu jumlah yang perlu Encik Ramli bayar kepada syarikat insurans adalah bersamaan dengan asas tolak dengan diskaun RM459.88 sen. So kita akan dapatlah baki yang perlu dibayar oleh Encik Ramli kepada syarikat insurans adalah sebanyak RM1,379.62 sen. Okey, itu kalau dia melibatkan ke polisi komprehensif. Manakala kes yang kedua yang kita nak tengok adalah kes kedua kalau dia mengambil polisi pihak ketiga. Pihak ketiga tambah dengan kebakaran tambah kecurian. Kalau kita rujuk kembali kepada nota yang ada di sini, dia dah tulis. Kadar dia adalah 75% daripada premium asas nilai komprehensif. So 75% daripada kadar asas premium komprehensif. So 75% daripada asas. Asas ni ialah yang ini. Ini yang asas, premium asas ni yang ini. Jadi kaedahnya adalah 75%, maknanya 75% darab dengan kadar asas 1839.50 sen adalah bersamaan dengan RM1,379.63 sen. Kemudian kita kena ingat dia ada NCD, bermaksud 25% diskaun. Jadi kita ada 25% darab dengan diskaun sebanyak 1,379.63 sen. So dia akan dapat diskaun sebanyak RM344.91 sen. So nak tahu jumlah yang perlu dibayar oleh Encik Ramli kepada syarikat insurans, maka kadar asas ni tolak dengan
diskaun. So kita akan dapat RM 103,472 sen. Okey, itu kalau yang melibatkan kebakaran dan juga kecurian. Okey. Yang seterusnya kita nak lihat untuk kes yang ketiga, kalau dia hanya mengambil polisi pihak ketiga sahaja. Okey, maknanya premium asas yang perlu dibayar oleh Encik Ramli adalah kita kena rujuk pada jadual. Okey, untuk polisi pihak ketiga jumlahnya adalah RM135 sahaja. Okey, so Cik Ramli perlu bayar cuma RM135 sahaja. So premium asas adalah sebanyak RM135 sahaja. Kemudian Encik Ramli mempunyai NCD. So NCD maksudnya potongan diskaun sebanyak 25%. Ya, 25% darab dengan 135. So kita dapat potongannya adalah sebanyak RM33.75. So jumlah keseluruhan yang perlu dibayar oleh Encik Ramli kepada syarikat insurans adalah 135 tolak dengan RM33.75. So kita akan dapat RM100.25. So ini sahaja yang perlu dibayar kepada syarikat insurans. Jadi kalau kita lihat kat sini, kalau komprehensif jumlah yang perlu dibayar adalah RM1,379.62. Kalau pihak ketiga tambah dengan kebakaran dan juga kecurian yang perlu dibayar RM1,034.72. Tapi kalau dia hanya mengambil yang pihak ketiga sahaja, yang perlu dibayar cumalah RM100.25. Kalau kita tengok yang untuk pihak ketiga sahaja sangat murah, berbeza tu, 1,000 dengan 100 sangat jauh berbeza. Tapi kita lihat juga pada dia punya perlindungan. Kalau komprehensif yang dilindungi itu adalah sangat banyak. Kalau pihak ketiga, apa yang dilindunginya hanya tertakluk kepada pihak ketiga sahaja. Okey, so itu yang kita nak kena fahamkan betul-betul. Okey, baik. 11.30. Okey, lepas ni kamu ada kelas lain lagi kan? Okey, jadi kita akan berhenti di sini. Sebagai latihan, cikgu nak kamu cuba buat berdasarkan kepada apa yang kita dah bincang. Okey, cuba selesaikan. Ini latihan kendiri 3.1B. Okey, hari ini 23 hari bulan 2 2021. Cikgu nak kamu jawab soalan 1 dan soalan 3. Okey, soalan 1 dan soalan 3. Okey. Dalam kelas yang berikutnya, kita akan bincang soalan ini terlebih dahulu sebelum kita beralih kepada bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans pula. Okey, ni masalah yang melibatkan insurans. Okey, kita nak lihat macam mana pengiraan dia. Okey, so kita akan berakhir di sini. Ada apa-apa persoalan daripada kamu semua? Azhar, Amirul, Safwan, Fatihah, Azrul, Fatin. Okey, kalau tidak ada apa-apa soalan, kita boleh tangguhkan kita punya sesi ini. Okey, so maknanya tidak ada. Jadi kita akhiri dengan tasbih, kafarah dan juga surah Wal As.